والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang budiman, Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dengan limpah kurnia dan izin perkenan daripada Allah Ta'ala kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam kuliah penerangan Asma'ullahil Husna. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala telah berkesempatan untuk membaca nota yang saya hantar tadi yang bertajuk Al-Witr. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan menghuraikan nota tersebut. Dalam kebanyakan buku Asma'ullahil Husna yang ada di pasaran ataupun di dalam perpustakaan, nama Allah Ta'ala Al-Witru ni tidak dimuatkan dalam buku-buku tersebut kerana kebanyakan buku-buku huraian nama-nama Allah ini mengambil nama-nama Allah yang terkandung dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Manakala nama Allah Ta'ala Al-Witru ini terdapat dalam riwayat yang lain. Antaranya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah ta'ala. Jadi tajuk rencana ataupun artikel atau risalah ini Al-Witr, Allah yang layak dipertuhankan dan disembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasanya kepada kita, ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Taala, jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terlalu besar, terlalu banyak. Ibu bapa kita adalah ibu bapa jasmani kita. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bapa rohani kita. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak mengenal Allah Taala. Laula al-murabbi lama araftu rabbi. Kalau tidak kerana al-murabbi, tentu aku tidak kenal Rabbi, tidak kenal Tuhanku. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus
ditetapkan oleh Allah Ta'ala, antaranya tugas baginda itu, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun dahulu ya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Doa ini terkam dalam surah Al-Baqarah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kira-kira maksudnya, wahai Tuhan kami, bangkitkanlah dalam kalangan penduduk Mekah ini seorang rasul daripada kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, ayat Al-Quran. Sudah tentu dalam ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat tentang ketuhanan. Malah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang hukum ya tidak hanya sekitar dalam 600 ayat. Ya. Hanya sekitar dalam 600 ataupun 600 lebih ayat tentang hukum hakam. Manakala selebihnya ayat-ayat Quran itu ya kebanyakannya tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah, kekuasaan Allah SWT. Jadi melalui ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka umatnya diperkenalkan kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Dan memang Al-Quran itu misalnya nama Allah saja di dalam Quran itu ada 2000 lebih nama Allah saja, lafaz Allah. Itu belum campur nama-nama yang lain ya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Ghafur, Al-Qahar dan sebagainya. Apabila kita mengkhatamkan Quran, bila kita membaca Al-Quran dari mula hingga akhir, kita akan menyebut nama Allah berulang kali. Jadi Rasulullah SAW membacakan ayat Quran kepada umatnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah SAW mengajari mereka Al-Kitab, yakni Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah ni menurut Imam Syafi'i adalah As-Sunnah. Kerana As-Sunnah ni berfungsi sebagai Al-Bayan, sebagai penjelasan kepada Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran yang umum itu ada keterangan lanjutannya, ada penjelasannya dalam As-Sunnah. Dan wa yuzakkihim, dan yang ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Taala, diutus oleh Allah Taala untuk membersihkan mereka, yakni membersihkan jiwa mereka daripada syirik dan diganti dengan tauhid. Ya. At-takhliyah qabla at-tahliyah, mengosongkan sebelum mengisi. Dikosongkan jiwa mereka tu, dikosongkan hati mereka daripada syirik, kemudian diisi dengan tauhid. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari, menolak taghut, apa itu taghut? Ma'ubida min dunillah, apa-apa saja disembah selain Allah, kesyirikan, kemudian diganti dengan ketauhidannya. Itu yang saya kongsikan tadi dalam WhatsApp tadi. Kalau tuan-tuan baca, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ya, dalam lagu P. Ramlee pun ada tu ya. Buang yang keruh, ambil jernih, baru teguh peribadi. Tapi kalau kita bawa kepada pengajian tauhid, ya, pengajian asma Allah, pengajian akidah, buang yang keruh tu, buang syirik. Buang syirik. Buang sifat-sifat keakuan, buang sifat-sifat mazmumah. Isi dengan tauhid, isi dengan iman. Sebab kalau di dalam hati itu ada berisi syirik, tauhid tak boleh masuk. Macam gelas ataupun cawan ataupun botol yang berisi air yang lain tak boleh masuk. Kena kosongkan dulu, barulah boleh dimasuk dengan air yang baru. Maka demikian juga hati kita, ya, dikosongkan, dibersihkan daripada
syirik, daripada karat-karat syirik, noda-noda, ya, kotoran syirik, cemaran syirik itu, kemudian dimasukkan tauhid. Barulah tauhid dapat masuk sepenuhnya, mengisi ruang hati kita itu, ya. Dan tidak ada, Allah tidak jadikan hati kita ni dua, satu hati saja. Satu bekas saja. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran, Allah tidak jadikan dalam rongga manusia ni dua hati. Jadi kalau hati kita itu kepada yang lain, tentu tidak kepada Allah. Jadi itu, ya, jasa Rasulullah SAW itu sangat besar. Sebab itu kita jangan lupakan baginda. Baginda selalu mengenang umatnya. Kenapa kita nak melupai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bukanlah hijab. Bahkan baginda itulah jadi sebab. Baginda itu bukan hijab kita kepada Allah, tapi baginda adalah sebab, ya, kita kenal Allah SWT. Maka cara yang terbaik mengenang jasa Rasulullah SAW itu, orang berbudi kita berbahasa, orang beri kita merasa. Ya, kita selalu membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Selawat itu hakikatnya doa, ya tuan-tuan. Bila kita sebut sallallahu alaihi wasallam itu doa. Bila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu doa. Itu doa sebenarnya, ya. Yang kita pohon kepada Allah, kita bermohon pada Allah SWT. Ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya apabila kita berdoa kepada Rasul kepada Allah SWT untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesan doa itu kita peroleh, kita dapat, ya. Nantilah satu masa yang lain nanti saya akan huraikan tentang persoalan salawat ini, ya. Kalau dalam lafaz salawat itu memang kita sebut sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah Taala melimpahkan, ya, mencurahkan rahmatnya dan keselamatan, kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita ucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu sendiri adalah intisari doa. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, saya ulang, ya, walaupun saya dah sebut. Ya, mudah-mudahan kata peribahasa Melayu, pasar jalan kerana diturut, lancar kaji kerana diulang. Bila kita ulang-ulang itu, kata guru saya, ma karra, apa yang diulang-ulang itu akan lekat, ya, dalam fikiran kita. Jadi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kata, Allahumma majma'ud doa. Allahumma itu adalah intisari doa. Dan ulama' yang lain berkata bahawa man qala Allahumma faqad Allah bi jami' asma'ihi. Siapa menyebut Allahumma berarti dia menyeru Allah dengan seluruh nama. Kerana Allahumma itu terdiri daripada dua, iaitu Allah, iaitu nama yang merujuk pada zat Allah SWT, dan mim, Allahumma, mim. Mim itu adalah alamatul jam'i, menunjukkan jamak, banyak tu merujuk pada nama-nama Allah yang lain, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Jadi Allahumma itu sebenarnya dalam seruan Allahumma itu sudah merangkumi secara borong ataupun secara rangkuman semua nama Allah. Ya. Jadi kita sebenarnya bila kita bersalawat itu hakikatnya kita menyuruh Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya. Sebagai mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berbudi kita berbahasa. Ya, budi yang dicurahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu tak mampu kita balas. Bayangkan kalau baginda tidak memperkenalkan kita kepada Allah. Kita tidak boleh bayang kalau Islam tidak sampai kepada kita. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak sampai kepada kita. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Agak-agak apa agama kita malam ni. Ya, kalau orang Melayu ni dulu, agama Hindu. Kalau di Perak ni dulu pernah ada kerajaan Gangga Negara. Dulu kalau di Indonesia ada kerajaan Sriwijaya. Ini kerajaan yang berasaskan Hindu. Dulu ada Langkasuka.
kerajaan langkah suka. Ada seorang kawan saya, ya, Zamri Malik, dia ni seorang ahli sejarah, tinggal di Cangkat Jering. Beliau menulis buku tentang kerajaan langkah suka, kerajaan Melayu yang berasaskan Hindu sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu. Jadi kita tak boleh bayangkan kalau tanpa Rasulullah, kalau tidak kerana Rasulullah SAW, kita tak tahu apakah agama kita malam ni, apakah sembahan kita kan. Jadi orang berbudi, kita berbahasa, kita sebagai kenang-kenangan, kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tentu kita kena beriman dengan baginda terlebih dahulu, beriman, mencintai baginda, mentaati baginda, mengikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan ajaran baginda, pertahankan kehormatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah tanda cinta kita. Menyebarkan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab kita kenal Allah Taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah ganjil. Ganjil ini, ya, kalau mungkin dalam bahasa Melayu, ganjil itu ada maksud pelik, ajaib, lain daripada yang lain. Tetapi maksud witr ataupun al-witr merujuk pada Allah Ta'ala ialah esa. Ya, bukan genap, bukan 2, ya, bukan 4, bukan 8. Tetapi Allah Ta'ala itu esa. Allah itu satu. Satu bukan pada bilangan. Satu itu pada sebutan, ni bukan pada bilangan. Kalau pada bilangan, nanti lepas satu ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya. Wa qala Allah, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn isnain innama huwa ilahun wahid. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang esa, iaitu Allah SWT. Itu masuk ganjil di situ, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ganjil, dia menyukai yang ganjil. Menurut huraian para ulama, maksud dia menyukai yang ganjil itu, sebagian ulama menyatakan Allah menyukai amalan ketaatan yang mempunyai bilangan yang ganjil. Kan dalam ibadat kita, amalan kita itu bilangannya ganjil. Tawaf bilangannya ganjil. Ya, bilangan 7 kali. Tawafnya, sa'inya. Ya. Demikian juga bilangan basuhan wuduk misalnya 3 kan. Bahkan solat pun ada solat yang dinamakan solat witir. Dalam sebagian hadis yang lain ada lafaz fa'awtiru ya ahlal Quran. Ya. Maka hendaklah kamu melaksanakan witir wahai ahli Al-Quran. Antara lain adalah melaksanakan solat witir. Solat witir itu kan bilangannya ganjil. 1, 3, tapi yang 1 rakaat saja itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Ya. Sekurang-kurangnya buatlah 3. Ya. Kecuali kalau masa, orang Perak kata masa dah cukup, ya. Maksudnya tak cukup masa. Terbangun lewat kan. Dah dekat sangat waktu subuh misalnya. Ada waktu yang sedikit tak muat. Tak sempat nak buat 3 rakaat. Bolehlah kita buat 1 rakaat. Ya. Jadi banyak amalan-amalan itu yang bilangannya ganjil. Ya, tidak genap. Dan juga ulama menyatakan makhluk ciptaan Allah pun ada yang bilangan yang ganjil, yang 1. Ya, bukan 2 misalnya kan, ada 1 matahari saja misalnya. Ada 1 bumi saja. Ataupun sebagian ulama menyatakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 kan, 7 itu bilangan ganjil. Banyaklah huraian ulama kalau kita merujuk pada kitab-kitab yang menghurai, mensyarahkan hadis ini, ya. Dan ada ulama yang menyatakan maksud dia menyukai ganjil itu ialah Allah Ta'ala menyukai keyakinan tentang keesaannya. Allah menyukai sesiapa yang yakin tentang keesaannya. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim berkata, Al-Witru Al-Fard. ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. Al-witir ialah yang tunggal. Yang mana al-witir itu yang tunggal.
makna nama Allah ini ialah Tuhan yang Esa. Maksud Al-Witir itu sebagai nama Allah ialah Tuhan yang Esa. Tidak mempunyai sekutu dan tidak mempunyai bandingan. Ya. Dalam kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah ta'ala berkata, wa huwa muta'alin anil adadadi wal andad. Allah Ta'ala itu maha tinggi. Artinya Allah Ta'ala itu tidak ada baginya. Suci dia. Daripada apa? Daripada lawan, daripada tandingan dan bandingan. Tidak ada. Bahkan dalam satu hadis yang dipetik oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Ibn Katsir, iaitu apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zam, apakah dosa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan bagi Allah itu ada tandingan, ada bandingan, ada yang serupa, ada yang setara dengan dia padahal dia menciptakan kamu. Ini yang saya sebut sebelum ini tentang syirik itu. Kalau kita nak ungkapkan tentang syirik itu menggunakan ungkapan Melayu lama, iaitu lembu punya susu, sapi dapat nama. Kalau bawa kepada pengajian akidah, lembu punya susu, sapi dapat nama. Ni Allah cipta kita, kenapa sembah yang lain? Kenapa mengagungkan yang lain? Ya, kenapa memuliakan yang lain? Sedangkan Allah yang mencipta kita, kenapa menyembah yang lain, mentaati yang lain? Itu yang kata syirik itu ya. Dan kata dalam Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah. Antara pesanan berharga Luqmanul Hakim kepada putranya, wahai anakku. Tapi sebenarnya ya bunayya ni bukan wahai anak ya. Dia lebih halus pada wahai anak. Wahai manjaku, wahai pemata hatiku, wahai pengarang jantungku. Ya, wahai intan payungku. Itu panggilan yang mesra, panggilan yang halus tu ya. Ya bunayya tu. Kalau dikajilah dari segi bahasa Arab. Wahai anak manjaku, jangan kau la tusyrik billah, jangan syirikkan Allah. Minggu lepas pun kita dah bicara tajuk syirik. Tapi sebenarnya banyak lagi yang boleh kita kupas tentang syirik. InsyaAllah ya pada kesempatan yang lain kita akan kupas tentang persoalan syiriknya. Orang yang terjebak dalam syirik ni macam orang yang jatuh daripada tempat yang tinggi lalu disambar Garuda. Bayangkan apa nasib orang itu kan. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Apa makna zalim? Wadu'u syai' fi ghairi mahallihi, meletak satu tak kena pada tempat. Allah itu Tuhan. Kenapa yang lain diletak sebagai Tuhan? Dinaik taraf sebagai Tuhan. Allah itu tidak diletak sebagai Tuhan. Salah letak. Keyakinan yang salah. Meletakkan keyakinan salah. Ya, itu yang kata syirik itu. Allah tidak rela dia dimadukan, dia disandingkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Ya. Dan dalam surah Kahfi kalau kita baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mensyirikkan Allah Taala dalam ibadatnya ya, kepada Allah SWT. Jadi Imam Nawawi menyatakan Al-Witir ialah yang tunggal, makna nama Allah ini ialah Tuhan yang Esa, tidak mempunyai sekutu dan tidak mempunyai bandingan. Ya. Fala tadribu lillahil amsal, ya, jangan sekali-kali menganggap ada yang sama dengan Allah. Kita tak boleh bandingkan Allah itu dengan makhluk. Bukan bandingan. Tak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang standing, yang setara, yang serupa, yang seiras dengan Allah SWT. Itu ternafi dengan jelas dan tegas dalam walam yakul lahu kufuwan ahad.
Dari segi bahasa Arab itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga laisa kamitsli syai'. Ini penafian yang amat tegas, yang sangat jelas ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Taala sama sekali. Baik Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dipetik oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari berkata wa yazharu li wajhun akhar wa huwa anna al-witra yuradu bihi tauhid wa yakunu al-ma'na anna Allah fi dhati wa kamali wa af'ali wahidun wa yuhibbu at-tauhid ay an yuwahhada wa yu'taqada infiraduhu bil uluhiyati duna khalqihi. Pada sudut pandangan yang lain ternyata kepada saya bahawa al-witr membawa maksud bukan makut ya, maksud nanti boleh betul kalau prim boleh betul, membawa maksud keyakinan tentang keesaan, iaitu Allah. Kita kena yakin bila kita menyebut nama Allah al-witru, nama tu dia bukan sekadar nama, tapi nama tu menunjukkan sifat. Apa tu? Keesaan, sifat esa ya. Jadi kita kena yakin bahawa Allah itu esa dari segi zat, iaitu Allah esa dari segi zat-zatnya, tidak tersusun, tidak terdiri pada komponen-komponen, juzuk-juzuk, bahagian-bahagian, anggota-anggota, dan juga tidak ada zat lain seperti zat Allah. Ini telah saya huraikan pada minggu lepas. Yes, menurut huraian Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Asma'ullah Husna dan juga kitab Al-Ummul Barahin. Jadi Allah Ta'ala itu esa dari segi zat. Esa dari segi kesempurnaan. Tidak ada lain yang memiliki kesempurnaan. Hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki. Sebab itu Allah itu namanya Al-Hamid. Apa makna Al-Hamid? Yang maha terpuji. Apa makna yang maha terpuji? Allah berhak menerima segala pujian. Segala pujian itu sebenarnya tertentu kepada Allah. Kenapa Allah layak dipuji? Sebab dia yang sempurna. Hanya yang sempurna yang layak dipuji. Kita ni kekurangan. Kata guru saya, jangan sampai kita puji bunga, lupa puji pokok ya. Kita puji makhluk, kita lupakan Allah. Padahal makhluk tu jadi hebat, jadi pandai, jadi lawa, jadi kuat, jadi kaya tu Allah yang bagi. Ini kadang-kadang ada orang puji makhluk bukan main lagi, melambung. Dia punya jet tu sampai terbalik ya. Allah tak dipuji, lidahnya kering. Daripada mengucapkan Alhamdulillah, daripada memuji nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, memuji Allah. Ya. Padahal kelebihan ada pada orang itu, kalau tak ada pokok, tak ada bunga. Kalau tak ada Allah, tak ada kelebihan orang tu. Jadi hakikatnya pujian itu kembali semuanya kepada Allah. Ya. Walaupun yang dipuji itu makhluk, tetapi kelebihan yang ada pada makhluk itu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu itu daripada Allah Subhanahu taala ya. Semoga Allah taala merahmati guru saya ya, yang telah lama meninggal dunia. Jadi saya masih teringat ya ungkapan beliau ya, puji bunga tapi lupa puji pokok. Ya. Kita puji makhluk, lupa nak puji Allah. Dan sebenarnya puji Allah ni tak habis di dunia ya tuan-tuan dan puan. Buktinya dalam Quran tu wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu ucapan ahli syurga tu. Sampai ke syurga alhamdulillah tu diucap, bukannya di dunia tak habis. Sifat sabar habis di dunia. Sifat zuhud habis di dunia. Tapi sifat syukur tak habis di dunia. Sebab di akhirat lagi nikmat Allah Taala tak putus-putus. Lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus. Tak habis-habis ya. Bahkan sebenarnya habis nyawa kita pun tak habis kita. Puji Allah tak rata lagi. Kita puji Allah. Subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maksudnya engkau ya Allah kami tak mampu menghitung pujian kepadamu. Kami taklah kan nak puji engkau ya Allah. Sebab engkau maha terpuji. Kesempurnaanmu tu tidak terhingga, sedangkan pujian kami terhingga. Jadi kita basahkanlah lidah kita dengan zikrullah, dengan memuji Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut sifat-sifatnya. Kerana itulah
fungsi dan tujuan Allah jadikan lidah kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Satu pada nikmat yang Allah ungkit adalah nikmat lidah. Wa lisana dalam ayat tu kan. Lidah ni Allah jadi bukan percuma, ada tanggungjawabnya, ada fungsi, ada tujuan. Jangan ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ya, apa yang kita ucap ni semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Jadi kalau kita yakin Allah tu ada sifat mendengar, kerana dia bernama As-Sami', yang maha mendengar, sifatnya sifat sama', ya, pendengar. Allah tu ada sifat mendengar, maka jangan ucapkan yang dia murka, jangan ucapkan perkataan-perkataan yang dia tidak suka. Ya. Tetapi ucapkanlah yang dia suka. Sebutlah namanya, pujilah dia. Ya. Itulah lidah yang taat kepada, itu lidah yang bersyukur. Lidah yang bersyukur itu selalu memuji penciptanya, pencipta lidah itu, Allah Ta'ala. Maksud pada sudut pandangan yang lain, ternyata bahawa Al-Witir membawa maksud keyakinan tentang keesaan, iaitu Allah Esa dari segi zat, kesempurnaan dan perbuatannya. Ya, tidak ada perbuatan lain seperti perbuatan Allah. Telah saya terangkan dalam kuliah yang terdahulu. Termasuk juga isu-isu perbomohan tu ya. Tangkal azimat, jampi, mentera, menggunakan bersekongkol atau berdamping dengan makhluk halus ya, dalam kegiatan sihir, ilmu hitam. Itu semua menjebak kita pada syirik. Kerana keyakinan kita sudah beralih daripada Allah kepada yang lain. Itulah syirik. Syirik al-asbab yang kita huraikan, yang saya huraikan dahulu. Jadi Allah mengasihi sesiapa yang meyakini keesaannya dan meyakini bahawa sifat ketuhanan hanya ada padanya, pada Allah Ta'ala, bukan pada makhluk. Makhluk tidak ada sifat ketuhanan. Tidak ada makhluk yang naik taraf jadi Tuhan. Kalau ada makhluk yang dinobatkan sebagai Tuhan, itulah syirik. Nabi Isa bukan Tuhan. Baik itu dalam, kalau kita baca Qasidah Burdah, Al-Imam Busiri kata, da'mad da'anhun nasara fi nabiyihimu. Maksudnya, tinggalkan, tolak apa yang didakwa oleh orang Nasara tentang Nabi mereka. Sebenarnya Nabi Isa tu Nabi, bukan Tuhan. Tapi mereka mendakwa Tuhan. Mereka menobatkan, memartabatkan Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Nabi Isa ni memang kejadiannya tu lain daripada orang lain, sebab orang lain punya bapa, punya ibu dan bapa sebab lahir kan. Tapi Nabi Isa tak ada bapa, dia boleh lahir. Jadi ini siapa bapanya? Tuhan bapanya, kata orang Nasrani, orang Kristian. Tapi kalau dalam Quran Allah menyatakan kalau nak kira macam tu, kejadian Nabi Adam lagi pelik, sebab bukan setakat tak ada bapa, ibu pun tak ada. Kenapa tak sembah Nabi Adam? Kenapa tak anggap Nabi Adam tu Tuhan? Itu hujah dalam Quran. Allah mengajak berfikir, sebab manusia ni kalau dia tak guna akalnya, dia akan sesat. Tapi akal tu kena dibingkai dengan wahyu. Akal tak boleh dibiarkan bebas. Akal yang nakal. Tapi mesti dipandu dengan wahyu. Akal tu mesti dipandu dengan wahyu. Sehingga akhirnya sampai kepada keyakinan bahawa Allah itulah Tuhan. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Jadi Allah mengasihi sesiapa yang meyakini keesaannya dan meyakini bahawa sifat ketuhanan hanya ada padanya, bukan pada makhluknya. Tentang sifat ketuhanan ini dalam kitab Ummul Barahin disebut wa ma'nal uluhiyati istighna'ul ilah an kulli ma siwahu wa iftiqarum kulli ma adahu ilaihi. Itu makna ketuhanan. Apa makna ketuhanan? Makna ketuhanan ni, kalau tak ada makna ni, tak ada sifat ni, bukan Tuhan. Confirm bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Walaupun dia anggap Tuhan, tapi Tuhan palsu lah. Tuhan anggapan, bukan Tuhan sebenar. Apa dia sifat ketuhanan itu? Makna ketuhanan itu, iaitu Tuhan terkaya daripada yang lain. Tuhan tak memerlukan yang lain, sedang yang lain memerlukan Tuhan. Itulah Tuhan. Nabi Isa, adakah kita perlukan Nabi Isa?
Malam ni kita perlukan Nabi Isa. Tak, kita tak perlukan Nabi Isa, kita perlukan Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menjadikan kita sihat, Allah menjadikan kita mendengar, melihat, Allah beri kita rezeki, bukan Nabi Isa. Cuma Nabi Isa tu kita beriman kerana baginda itu salah seorang rasul, salah seorang nabi yang Allah Taala utuskan, ya. Namun kita tidak ikut ajaran Injil Nabi Isa. Cuma ajaran tauhid kita sama dengan ajaran tauhid Nabi Isa. Syariat saja yang ada perbezaan. Tauhidnya sama. Semua nabi itu sebagaimana Allah Taala nyatakan dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu semuanya sama. Itu sembahlah Allah, tauhid. Yang mengenal Allah. Sama ada Nabi Isa ke Nabi Musa. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang nama-nama Allah yang merujuk kepada keesaannya, Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala berkata, wa minha, ini dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, ya. Kitab Al-Asma' wa Sifat ni antara rujukan terpenting tentang dalam pengajian Asma' Allah Husna. Kalau orang mengaji Asma' Allah Husna tapi tidak mengaji, tidak merujuk kitab Al-Asma' wa Sifat ni, tak ibarat kata macam tak lengkap lah pengajian. Kerana Al-Imam Al-Baihaqi ni Masya Allah, ya, pengetahuannya luas dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang hadis, dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, ya. Beliau menghimpunkan ya, nama-nama Allah yang ada dalam Quran, dalam sunnah itu dalam kitab beliau ni Al-Asma' wa Sifat. Ya. Baik, jadi kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wa minha al-witr li'annahu idza lam yakun qadimun siwahu la ilahun wala ghairu ilahin lam yanbaghi fi syai'in min al-mawjudati an yudamma ilaihi fayu'bada ma'ahu fayakuna al-ma'budu ma'ahu syaf'an lakinnahu wahidun witrun. Antaranya, maksudnya antara nama Allah yang merujuk kepada keesaan Allah, sebab ada nama-nama Allah ini yang merujuk pada keesaan Allah, misalnya Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard. Ini antara nama-nama Allah yang merujuk pada sifat esa keesaan Allah Ta'ala. Jadi antara nama-nama tersebut termasuklah nama Allah Al-Witr. Kerana Allah sahaja yang qadim. Qadim ni sedia ada tanpa permulaan. Kita ada mula, Allah tak ada mula, ya. Ini saya dah jelaskan dalam kuliah-kuliah terdahulu. Sifat ini, sifat qadim ni tidak ada pada yang selainnya. Yang selain Allah ni semua baharu. Baharu tu maksudnya apa? Mawjud ba'dal adam. Wujud setelah tiada. Macam kita lah. Kita ni wujud dulu kita tak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ni baharu, bukan bahari. Qadim tu kalau bahasa Melayu lamanya bahari. Sebagaimana kata Raja Ali Haji rahimahullah Ta'ala dalam kitab Gurindam 12, barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Bahari itu maksudnya qadim. Qadim itu maknanya sedia tanpa permulaan. Allah tak ada mula. Ya. Allah tak ada tarikh lahir, tidak ada. Sifat ini tiada pada yang selainnya. Sifat qadim ni tak ada pada selain Allah. Sama ada yang dianggap Tuhan, ya, yang manusia anggap sebagai Tuhan, kan agama-agama lain tu, mereka ada Tuhan yang mereka sembah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebenarnya bukan Tuhan sebenar, tapi itu Tuhan anggapan saja. Tuhan-Tuhan anggapan tu tidak qadim, baharu, batu, berhala, objek ini sembah tu semuanya baharu, asalnya tidak ada, kemudian dia ada, semua tu makhluk Allah belaka. Batu-batu tu makhluk Allah. Sama ada yang dianggap Tuhan atau yang bukan Tuhan. Sama ada yang dianggap Tuhan ataupun yang bukan Tuhan. Semuanya tidak qadim. Semuanya ada permulaan. Semuanya baharu. Bukan bahari. Bukan qadim. Ya? Sebab itu ahli falsafah zaman dulu menjadi kufur kerana mereka mendakwa, mereka berkeyakinan bahawa alam ni pun qadim.
ta'addudul qadam, ada beberapa yang qadim, ya, berbilang-bilang qadim. Sedangkan yang qadim hanya Allah, satu saja Allah. Lantaran keyakinan itu tidak ada sesiapa. Bila kita yakin bahawa Allah saja yang qadim, maka tidak ada sesiapa dan apa-apa pun yang layak digandingkan dengan Allah. Sebab yang lain tu tak qadim, yang lain tu bukan Tuhan. Kenapa nak disembah? Apa kelayakan yang lain untuk jadi Tuhan? Mereka tidak memenuhi syarat untuk jadi Tuhan. Mereka tidak ada ciri ketuhanan, tidak ada sifat ketuhanan. Lantaran keyakinan itu, tidak ada sesiapa dan apa-apa pun yang layak. Sebenarnya saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa moden, bahasa yang mudah, ya. Kalau ikut terjemahan pondok lain, ya. Lantaran keyakinan itu tidak ada sesiapa dan apa-apa pun yang layak digandingkan dengan Allah. Lalu disembah bersama. Tidak ada yang layak. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Itu jelas dalam Suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi ni kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada hari Jumaat, ya. Surah Al-Kahfi ni. Ada hadis menyatakan man qara'a 10 ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatil masihid dajjal. Dalam riwayat lain man qara'a 10 ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnatil masihid dajjal. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat kata baca 10 ayat terakhir. Ada riwayat kata baca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Ada riwayat menyatakan baca surah Al-Kahfi. Ya, mudah-mudahan sama ada baca 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir, ataupun kedua-duanya, ataupun membaca keseluruhan surah Al-Kahfi itu, mudah-mudahan kita terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dajjal ini adalah unsur yang merosakkan tauhid kita. Kerana Dajjal tu dia mengaku Tuhan. Dan Rasulullah SAW sabda, apa tu? Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Dajjal itu bermata satu. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak bermata satu. Allah itu tidak bermata macam kita, tidak punya anggota macam kita. Bukan mata satu, bukan mata dua, bukan. Ya, Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Dajjal itu dia ada sifat makhluk. Walaupun ganjil pelik, tapi dia ada tubuh. Kan yang bertubuh tu makhluk. Dia ada mata walaupun matanya satu. Ya, dia ada tangan, ada kaki. Ya. Jadi jelas Dajjal itu bukan Tuhan. Dia ada sifat makhluk. Macam mana yang ada sifat makhluk boleh dianggap Tuhan? Kalau yang makhluk lah. Jadi keyakinan kita boleh rosak akibat Dajjal ni. Sebab itu kita membaca surah Al-Kahfi itu, kata Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, ulama Perak, daripada Lubuk Merbau, ya, guru salah seorang daripada guru saya dan juga guru pada guru saya. Alhamdulillah saya pernah berjumpa dengan Syekh Idris Marbawi ini pada tahun 80-an, ya, sekitar tahun 88, ya. Lebih kurang setahun sebelum beliau meninggal dunia. Sempat saya bertemu dengan dia. Dan sebenarnya saya belajar dengan anak-anak murid dia, dengan menantu dia, Syekh Muhammad Ghazali Abdul Wahid. Walaupun saya tidak sempat belajar secara khusus dengan Syekh Idris Marbawi, sempat jumpa dengan dia dan bercakap dengan dia, ya. Tetapi saya anggap dia sebagai guru saya juga, kerana dia adalah guru pada guru saya, ya. Jadi Syekh Idris Marbawi dalam kitab Bahrul Madhi menyatakan bahawa kalau sekadar dibaca saja surah Kahfi itu belum tentu selamat dari Dajjal, tapi difahami apa yang dibaca. Sebab dalam surah Kahfi ni ada tauhid, persoalan ketuhanan antaranya. Kalau kita baca ujung surah Kahfi itu memang jelas, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan menyembah, siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala, hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu dalam ibadatnya kepada Allah. Yang lain tidak layak disembah.
Itu maksud di sini. Jika hal demikian terjadi, maksudnya kalau ada yang lain disembah bersama dengan Allah, Allah disembah, yang lain pun turut disembah, apa yang terjadi? Jika hal sedemikian terjadi, maka bilangan yang disembah itu menjadi genap. Bukan ganjil, sedangkan Allah itu ganjil. Ganjil dengan maksud tidak berbilang. Ya. Esa maksud ganjil itu esa. Jika hal demikian terjadi, maksudnya ada yang lain disembah bersama dengan Allah, maka bilangan yang kita sebut syirik itu ya, maka bilangan yang disembah itu menjadi genap. Iaitu Allah dan sesuatu yang disembah. Ada dua lah, Allah dan sesuatu yang disembah bersama dengan. Sedangkan Allah ganjil, iaitu tunggal. Nah, jadi itu menurut huraian Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan, kalau ada apa-apa persoalan, saya ingat untuk huraian risalah ni sekadar itu saja. Saya ada juga tadi ada permintaan daripada admin ya, daripada ni admin supaya saya huraikan tentang ikhlas ya. Rasanya memang saya ada sebut dalam kuliah terdahulu hujung ni dalam mesej terdahulu tentang apa tu tentang persoalan ikhlas. Nanti saya tengok boleh ya. Minggu depan saya akan sambung sedikit lagi tentang tauhid syirik. Nah, tadi saya dah sentuh. Ikhlas dan riak, insya-Allah melalui kupasan nama Allah Al-Witr. Jadi bila kita bicara tentang nama Allah Al-Witr, tentu kita tak dapat lari daripada berbicara tentang tajuk ikhlas ya. Dan nanti insya-Allah ya apa tu ada dalam kalangan saudara kita ni ada tanya soalan secara khusus ya. Dalam WhatsApp. Itu pun saya akan jawab juga ya insya-Allah. Bila tunggu masa yang sesuai lah kerana ya, masa kita terbatas ya. Jadi tentang persoalan bila kita sebut tentang ikhlas itu dia sangat berkait dengan tauhid ya. Tauhid yang murni. Saya nak baca sikitlah tentang ikhlas ni. Nak mencapai ikhlas ni bukan mudah ya. Kalau kita adakan satu kuliah yang bertajuk ikhlas. Kalau kita adakan satu kuliah yang bertajuk ikhlas. Silap-silap yang bercakap tentang ikhlas tu sendiri tak ikhlas. Allahu Akbar ya. Jadi ikhlas tu bukan boleh disebut-sebut ya. Kalau kita kata saya ikhlas. Saya ni ikhlas. Boleh sebut je lah. Sebenarnya yang katakan ikhlas itu, dia bukan di lidah, bukan pada anggota, tetapi hati itu ya. Hati kita tu tidak bercampur hanya kepada Allah SWT. So, mana kata Raja Ali Haji, rahimahullah ta'ala, kerja kebajikan janganlah malas. Zahir dan batin janganlah culas. Jernihkan hati hendaklah ikhlas seperti air di dalam gelas. Tak ada bercampur seperti air di dalam gelas. Air tu kan kalau tak ada campuran, tak ada kopi, tak ada teh, tak ada Milo dalamnya kan jernih air tu. Sampai kita boleh lihat apa yang ada di sebelah air tu. Jernih air, tak ada campuran, murni. Itulah ikhlas ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ni dalam kitab Al-Azkar ya. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi ni rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau membicarakan persoalan ikhlas ni dalam beberapa kitab beliau. Dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi pun ada. Apabila beliau memetik hadis innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu berdasarkan dengan niat. Ya. Dan kalau kita baca huraian Imam
Imam An-Nawawi tentang hadis itu memang kupasannya begitu baik tentang persoalan ikhlas. Cuma saya tak bawa. Saya kitab hadis 40 tu ada di atas ataupun saya tak bawa. Tapi ada dekat tangan saya ni kitab Al-Azkar. Dalam kitab ni pun Imam Nawawi sentuh persoalan ikhlas. Dalam kitab Riyadhus Salihin pun Imam Nawawi sentuh persoalan ikhlas. Dalam kitab Bustanul apa lagi satu nama kitab Imam Nawawi tu, Bustanul Arifin. Tolong betulkan kalau saya silap. Mungkin ada yang tahu. Saya lupa nama judul kitab. Ada yang ingat tak? Bustanul Arifin. Betul tak? Bustanul Arifin. Dalam kitab itu pun Imam Nawawi bicara tentang persoalan ikhlas. Ya. Dan sebagaimana kata Syekh Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Betulkan niat sebelum beramal, sertakan niat pada awal amalan. Dan memang Allah Ta'ala memerintahkan kita, Imam Nawawi dia petik dalam kitab dia ni, bila membicarakan tentang persoalan niat yang betul, niat yang baik. Kalau dalam kitab Bahrul Mazi pun, Syekh Idris Marbawi pun dalam jilid pertama kitab Bahrul Mazi pun, insyaAllah mungkin kalau ada kesempatan akan datang, saya boleh baca kitab Bahrul Mazi bab niat tu ya, bab niat. Di USAS, di universiti tempat saya mengajar, dulu saya pernah mengajar kitab Bahrul Mazi itu jilid pertama, bab niat tu saya pernah mengajar ya kepada pelajar yang ambil subjek pengajian tek jawi ataupun pengajian tek jawi dan pengajian kitab turas jawi. Jadi salah satu teks yang saya baca, saya ajar adalah bab niat daripada kitab Bahrul Mazi. Masya Allah, kupasan oleh Syekh Idris Marbawi ini sangat bermanfaat ya dalam membicarakan tentang persoalan ikhlas. Ya, dan Syekh Idris Marbawi ni dia ada buat cerita dalam tu. Dia ada buat cerita dan dia ada membuat beberapa perumpamaan tentang niat dan juga persoalan ikhlas ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh baca. Jadi dalam kitab ini, dalam kitab Al-Azkar ini, Imam Nawawi rahimahullah dia memetik ayat وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Jadi, sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah terdahulu, jiwa ataupun roh kepada amalan kita ialah ikhlas. Amalan yang tak ada ikhlas ni tak ada jiwa, tak ada roh. Ibarat patung lah. Harimau tu, kalau patung harimau tu takut tak tuan-tuan? Kalau depan tuan-tuan tu ada patung harimau, tak takut. Patung harimau tak takut, tapi orang dekat. Dululah saya tengok dekat RNR Lebuh Raya Kuala Kangsar, Lebuh Raya Utara Selatan dekat RNR Kuala Kangsar. Dulu ada peniaga-peniaga tu letak patung harimau sebab nak halau monyet. Monyet ni pun cerdik juga. Mana monyet ni tak cerdik. Dia duk makan, orang duk bagi burger, bagi apa. Cerdik lah dia. Makanan berkhasiat tu belaka yang orang makan tu tak. Jadi monyet ni sehari boleh lah tipu dia. Mula-mula dia takut lah tengok harimau tu. Dia tak datang, tak dekat. Lama-lama monyet ni tengok, apa harimau ni tak bergerak-gerak. Mengaum tidak, bergerak tidak, apa pun tidak. Akhirnya monyet datang balik. Tak ada roh, tak ada jiwa. Jadi bila tak ada jiwa, tak ada roh, tak ada kesan. Ibadah kita, amalan kita, kalau tak ada ikhlas, tak ada kesan. Tak ada kesan, dia tak memberi kesan apa-apa. Kosong, ya, tak ada jiwa. Itu kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan-amalan kita ni ibarat lembaga, ibarat patung, objek yang tak bernyawa.
rohnya ialah wujudnya rahsia ikhlas di dalam amalan tersebut. Dan kalau kita baca, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memetik hadis. Dan hadis ini mengawali kebanyakan kitab-kitab agama. Termasuk kitab-kitab hadis. Rasulullah SAW sabda, saya tak sempat nak baca semualah, saya baca sebahagian daripada kitab Al-Azkar ni tentang bab ikhlas ni. Rasulullah SAW sabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kira-kira maksudnya ini hadis ini kata Imam Nawawi, hadza hadithun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Ya. Mujma'un ala 'izami mawqi'ihi wa jalalatihi. Ini hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya. Dan hadis ini ya mengandungi, ya disepakati bahawa hadis ini mengandungi persoalan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hadis ni mempunyai kedudukan yang sangat penting kerana hadis ni membicarakan tentang niat. Nak buat apa pun semuanya berdasarkan niat. Sesungguhnya setiap amalan tu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu menurut apa yang ia niat. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Allah akan terima hijrah. Kerana hijrah tu ditujukan, dialamatkan kepada Allah. Ya. Hatinya tu dialamatkan kepada Allah. Niatnya tu dialamatkan kepada Allah. Wa man kana hijratu lidunya ila dunya, siapa yang hijrahnya kerana dunia, sebab duniawi, dia akan dapat capai apa yang dia nak itu, ataupun kalau dia berhijrah kerana nak mendapatkan seorang wanita, dia akan dapat menikahi wanita. Jadi hijrah tu menurut apa yang ia niatkan. Dia dapat apa yang dia niat, tapi kalau niatnya bukan kerana Allah, tidak tertuju hatinya kepada Allah, maka Allah tak akan nilai amalan dia tu. Kosong. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memetik kata-kata wa rawaina 'ani sayyidil jalil Abi Ali Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul 'amali li ajli an-nasi riya'un wal 'amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Saya baca dulu yang teks Arab, kemudian saya baca terjemahan. Saya terjemahkan. Kemudian ada satu lagi kata Imam Nawawi, wa rawaina 'anil Imam Al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin inda an-nas aw mahabbati madhi min al-khalqi aw ma'na min al-ma'ani siwa taqarrubi ila Allah ta'ala. Tadi ada satu lagi ni kata-kata yang Imam Nawawi petik, al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Itu teks Arabnya daripada kitab yang asal. Dan saya baca terjemahannya supaya dapat kita mengambil manfaat ya daripada petikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Boleh lagi tuan-tuan ya? Segar lagi. Saya pun mungkin saya akan tamatkan. Minta maaf lah tadi sebab saya hari ni kelas banyak.
Sebenarnya kelas tak banyak, tapi sebab ada selain daripada kelas saya ada kursus. Ada mengajar kursus juga, itu yang agak padat hari ni ya. Tapi tak apalah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi kata-kata Fudail bin Iyad tadi radhiyallahu rahimahullah taala meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak, dan membuat amalan kerana manusia pula adalah syirik. Maka ikhlas sajalah yang dapat diselamatkanmu oleh Allah daripada keduanya. Memang tidak wajar kita meninggalkan sesuatu amalan itu kerana manusia. Sebab kalau benar amalan kita untuk Allah, mengapa sampai kita mahu meninggalkannya kerana manusia? Ya? Biarlah dia melihat. Biarlah dia berkata apa pun, asalkan hati tetap bersama Allah. Hati kita tu jangan tersasar, hati kita tu jangan terbabas. Jangan sampai ia terusik sehingga dapat mengubah niat asal di dalam hati. Itu sangat berbahaya sekali. Begitu pula kalau kita membuat sesuatu amalan kerana manusia, memang kita hendakkan ia tahu. Tidak cukup Tuhan saja yang tahu. Kerana tidak dapat pujian. Maka amalan yang serupa ini adalah amalan yang diiringi sifat syirik. Yang mana Allah tidak akan menerimanya. Sebab itu hendaklah kita mengikhlaskan segala amalan kita hanya kepada Allah. Dan dengan demikian itu saja kita akan dapat diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kedua-dua bahaya tadi. Daripada syirik dan daripada riak. Dan ada lagi yang petikan oleh Imam Nawawi tadi, saya terjemahkan. Saya baca terjemahnya. Ikhlas itu ialah apabila amalan sang hamba itu sama saja pada zahir atau batinnya. Jadi kalau sama pada zahir dan batin, itu ikhlas ya. Ada orang tak ada orang sama aja ya. Jangan nanti ada orang kita banyak akan panjangkan amalan kita. Tak ada orang kita singkatkan amalan kita. Ada orang kita beramal, tak ada orang kita tak beramal. Itu tanda-tanda tidak ikhlas ya. Dalam syair Arab, saya ingat satu syair Arab. Syair ini dalam satu kitab. Dalam syarah pada kitab At-Targhib wa Tarhib ya. Syair ini berbunyi Thawbur riya yashifu amma tahtahu fa idza iktasaita bi fa innaka 'arin. Pakaian riya, sifat riya maksudnya. Pakaian riya itu maksudnya sifat riya. Thawbur riya yashifu amma. Sifat riya ni akan mendedahkan, akan memperlihatkan apa yang ada di dalam. Apa yang dalam hati itu kan terkeluar pada perbuatan. Yang saya sebut tuan-tuan ya, kullu ina'in bima fi yandah. Dari bahasa Arab kata, apa yang ada dalam bekas tu, dia akan keluar. Dalam teko tu kalau tuan-tuan tuang, keluar Milo, maknanya dalamnya ada Milo. Teko tu kalau tuan-tuan tuang, keluar kopi, dalamnya ada kopi. Jadi, riak itu di dalam hati, dia keluar jadi sikap. Misalnya, tak ada orang, dia malas beramal. Ada orang, dia cergas. Itu tanda-tanda riak yang keluar pada sikap dia, pada perbuatan dia. Jadi semoga Allah Ta'ala mengurniai keikhlasan kepada kita. Ilahi khallisni min syawai bin naqsi wa ja'al harakati kulla fi ridak. Kemudian kata-kata Abul Qasim, Imam Abul Qasim Al-Qushairi Ta'ala tadi yang saya baca tadi, maksud dia, ikhlas itu ialah mengkhususkan ketaatan sepenuh hati terhadap Allah Ta'ala semata-mata. Iaitu hendaklah meniatkan ketaatan itu sebagai taqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Umpama berpura-pura kepada makhluk, iaitu
memancing atau memancing kepujian. Memancing pujian daripada manusia. Nak tunggu. Kita tunggu orang puji. Kita buat tu supaya orang puji kita alim, khusyuk lah, warak lah, soleh. Jadi niat kita sudah tercemar. Tak murni dah niat kita. Atau memancing kepujian daripada manusia atau apa saja yang seerti dengannya selain taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, susahnya nak mencapai sifat ikhlas ini. Mungkin insyaAllah nanti kalau ada kesempatan saya akan baca juga daripada kitab Penawar Bagi Hati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala tentang persoalan riak, persoalan ikhlas ni. Tapi malam ni saya rasa ya cukup sekadar inilah yang saya dapat huraikan. Cuma ulama menyatakan nak dapat sifat ikhlas ni bukan mudah. Dia macam nak dapat minyak kelapa. Saya ada sebut tak sebelum ni perumpamaan nak dapat minyak kelapa? Dalam kuliah tu ada tu saya sebut. Susahnya nak dapat ikhlas tu macam susahnya nak dapat minyak kelapa. Saya ada sebut ke belum? Kalau sebut apalah perulangan itu. Dan cara kaji kerana diulang. Mudah-mudahan kita lagi faham bila diulang tu lagi ingat lagi faham. Tuan-tuan nak dapatkan minyak kelapa ni kalau tak ada pokok kelapa kena tanam dulu. Kena tanam dulu. Tanam pula nak tunggu berapa lama baru dia tumbuh kan. Sehingga dia berbuah. Dia dah berbuah, kena tunggu. Kena tunggu buah yang tua. Kalau buah yang muda, dia tak ada santan. Kalau tak ada santan, tak boleh buat minyak. Kena tunggu lagi. Kena usaha lagi. Sampai buah tu dah tua, dia gugur. Ataupun dikait buah tu, tak dapat lagi minyak. Kena buang dia punya sabut. Kalau saya dulu di kampung, masa saya kecil, kena guna orang kampung saya kata chop ke chop. Yang macam mata lembing tu nak kupas, nak buang sabut kelapa tu. Tak dapat lagi minyak ni. Kena belah pula tempurungnya. Tak dapat lagi minyak ni. Kena kukur dulu. Tak dapat lagi minyak. Kena perah santan. Tak dapat lagi minyak. Kena masak santan tu. Sampai pecah minyak, sampai keluar minyak. Dan setelah lama kita masak baru dapat minyak. Dan minyak tu pun tak banyak, sikit kita dapat. Jadi ikhlas itu prosesnya panjang macam nak dapat minyak kelapa tadi. Bukan sehari dua punya kerja nak dapat ikhlas. Kita takkan jadi ikhlas dengan mengikuti kuliah yang bertajuk ikhlas. Ikhlas ni prosesnya panjang. Ada ahli sufi zaman dulu dalam kitab Hasyiah Ibn Abi Jamrah disebut. Ada seorang ahli sufi dia berkata, kabatus salata 20 sanatan thumma istamta'tu biha baqiyata umri. Aku bersusah payah mengerjakan solat selama 20 tahun. Lepas tu barulah dapat menikmati solat itu. Barulah manis solat itu kan bila dah sampai ke tahap ikhlas. Barulah ada kemanisan dalam ibadat ni. Tak ada rasa terpaksa. Tetapi sukarela, cinta, tulus kepada Allah. Tapi nak capai tu perjalanannya jauh. Ya. Wallahu alam. Kalau ada apa-apa persoalan, saya tengok ni sekejap kalau ada apa-apa persoalan. Betul ya, Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Terima kasih. Kalau nak berzikir tu kita nak bayangkan apa ya? Hadirkan makna nama Allah yang kita zikir. Hadirkan makna zikir tu ya. Tengoklah apa yang kita nak zikir tu. Ini saya sebut secara umum lah, tapi nanti kalau kita sampai ke satu tahap, dia ada
kaedahnya ya kita nak berzikir ni. Tapi secara umum saya boleh sebut sini apa yang kita zikir tu kita kena hadirkan makna. Kalau kita menyebut nama Allah tu kena hadirkan makna nama tersebut ya. Istihdar, kita hadirkan makna. Bukanlah zikir yang kosong, bukannya di lidah. Kalau tidak, zikir tu tak ada kesan. Dia hanya lafaz-lafaz saja ya. Dia tak jadi pasak-pasak. Sebenarnya zikir ni pasak. Pasak-pasak tauhid, zikir ni. Sebab itu zikir ni bilangannya bukan 1, 2 dia. Bilangannya banyak. Sebab macam kita mengetuk paku ke dinding kan. Sekali ketuk masuk ke? Tak kejap lagi ya. Ketuk berkali-kali. Hati kita pun macam tu je, kena ketuk. Kena gilap sebab hati kita ni dah berkarat, hati kita ni dah berdebu ya. Kena gilap dengan zikrullah itu. Kena bersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbi fasalla. Pembersihan hati itu dengan kita menyebut nama Allah Ta'ala itu hati kita mudah-mudahan semakin bersih. Tapi kena ada kaedah lah, kena ada penghayatan zikir tu makna tu. Nanti insyaAllah satu masa yang lain insyaAllah saya akan kupas tentang zikir. Kaedah zikir sebenarnya jelas sekali Imam Nawawi misalnya ya. InsyaAllah. Dia zikir ni kaedahnya hati terkenang mulut menyebut. Tu. Jangan mulut je menyebut ya, hati terkenang mulut menyebut. Ada apa-apa lagi persoalan? Kalau tak ada, sekadar itu pada malam ini. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan huraian tadi, mudah-mudahan majlis kita diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh, sebagai taqarrub kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ra'sul hikmati makhafatullah. Pokok ataupun pangkal segala hikmah adalah takut kepada Allah. Kalau ilmu tu tak membawa kita semakin takut kepada Allah, itu ilmu yang tidak bermanfaat sebenarnya. Tapi sekiranya ilmu tu membawa kita, sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, beliau memetik satu syair Arab, Man 'arafa Allah wa lam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Siapa mengenal Allah, dia dakwa dia kenal Allah tetapi kenal Allah itu tidak memberi faedah kepadanya. Dia bukan makin taat, dia bukan makin dekat kepada Allah tapi makin jauh. Maknanya dia tidak kenal sebenarnya tu ya. Dia dakwa saja dia kenal. Sebab Raja Ali Haji kata dalam Gurinda 16, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maksudnya kalau dia kenal Allah, maka tentulah yang Allah suruh dia tak tinggalkan, yang Allah larang dia tak buat. Jadi kalau kita berzikir itu, dia tak ada kesan kalau kita tidak memahami apa zikir itu ya, apa yang kita zikirkan itu, apa tujuan kita zikir itu ya. Wallahu alam. Sekadar itu kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatin wa anshur alaina rahmatan ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin
ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan ya, sebelum kita akhiri ya, tadi saya lupa nak pesan tadi ya, tak sempat nak pesan. Misal kalau katakan saya belum berada dalam talian, jadi tuan-tuan boleh berzikir terlebih dahulu ya, boleh berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya secara rohaninya kita lebih bersedia lah. Dan juga boleh bacalah nota yang saya hantar tu. Tapi sedaya upaya kalau saya berkelapangan dan berkesempatan, insya-Allah saya akan mula pada 9.30, tapi tadi tak sempat, minggu lepas pun tak sempat nak mula pada pukul 9.30 ya. Jadi kalau saya mula lewat tu, tuan-tuan boleh berzikir dulu ataupun boleh menelaah dulu, boleh mengulang kaji dulu dan sebagainya ya. Dan hari ini tuan-tuan tadi kita pun ada dapat mesej tadi tu ya. Kita ada dapat mesej tadi tentang apa tu Dr. Wan Masri. Wallahu alam, tapi kalau ikut kenyataan daripada ni, kalau ikutlah petikan ni kan, Profesor Dr. Wan Masri Wan Muhammad secara terbuka melafazkan syahadah bagi memperbarui keislamannya. Kemudian ada lagi tentang apa tu beritanya dalam apa tu sinar harian. Dan saya ulas di bawah tu, guru saya pernah menyebut ungkapan khuz ma safa wa da' ma qadar. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kalau dalam pengajian tauhid ni maksudnya kena buang syirik, kena buang pegangan yang salah, kena ambil tauhid. Kena isi dengan tauhid, ya, kena ambil pegangan yang betul. Kalau kita nak selamat, kita kena pastikan pegangan kita betul. Sebab itu Imam Syafi'i kata, "Lau syaa an tasla jahannama khalidan, maka na'alhama qalbaka tauhida." Jika Allah Ta'ala mendaki kamu masuk ke dalam neraka, tentu dia tidak ilhamkan tauhid ke dalam hatimu. Bermaksud, sekali dah Allah bagi kita tauhid, jangan berganjak dah, jangan berpaling tadah daripada tauhid. Kena pegang tauhid tu ya. Sampai kita mati, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ada juga kata-kata ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada bergelumang dengan dalam kebatilan. Kalau kita dah jelas perkara itu salah. Tapi nak tahu salah tak salah ni kena ada furqan. Kena ada pembeza. Kena ada penyuluh. Kalau kita pergi UFSI, dia ada tu dekat Dewan tu, ilmu suluh budiman. Kalau tak ada ilmu, kita nak suluh perjalanan kita kepada Allah macam mana? Kita tak rencam lah. Rencam. Jadi, kena suluh perjalanan kita dengan ilmu. Nak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan ada kata-kata apa tu? Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu penyuluh perjalanan kita ya. Jadi saya ingin berpesan, saya tulis dalam tu, saya ingin berpesan kebenaran itu kadang-kadang pahit, tetapi mesti kita telan. Ialah kadang-kadang satu ajaran tu mungkin kita dah ikut lama. Kadang-kadang dah macam sebati dah. Saya ada sedikit pengalaman lah, kerana saya sebut dalam kuliah terdahulu kan, saya terlibat, saya belajar ilmu kebatinan lah, ilmu persilatan, ilmu perubatan. Jadi saya mendapati ada amalan-amalan itu yang berbentuk sihir, ada amalan-amalan itu yang bersekongkol dengan makhluk halus, yang khurafat, yang tahyul. Tapi kadang-kadang orang yang terlibat dalam bidang ni, dia sayang benda tu sebab banyak
kelebihan yang ada pada dia. Sayang dia nak tinggal walaupun batil, walaupun dah kita terangkan, dah kita jelaskan. Ini salah, ini batil, ini ada unsur sihir ni menggunakan makhluk halus. Mati-mati dia mempertahankan. Sebab dia sayang benda tu. Kalau dia tinggalkan nanti kelebihan tu hilang. Kita ni ulama sufi kata, ulama tasawuf kata, kun taliban lil karamah wa la takun taliban lil karamah. Kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Carilah istiqamah, jangan cari karamah, jangan cari kelebihan. Kelebihan tu Allah akan bagi. Bila kita istiqamah, Allah bagi kelebihan. Jangan karamah tu tujuan. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa allaw istaqaina 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Istiqamah tu, siapa yang istiqamah, Allah bagi karamah. Jangan tuju karamah. Karamah tu bukan tujuan kita, ya. Kelebihan. Jadi kalau perkara yang batil, perkara yang salah tu, kita kena tinggalkan walau apa pun kelebihannya, kemanisannya tu. Itu saya kata sini, kebenaran itu kadang-kadang pahit tetapi mesti kita telan. Kadang-kadang bila kita dedahkan, kita cerita kesalahan, kesilapan, pahit kita nak terima. Tapi kena telan. Pahit tu kadang jadi ubat. Dengan telan yang pahit tu kita jadi sihat rohani kita. Kebatilan itu kadang-kadang manis tetapi mesti kita luahkan. Sebab itu bahaya. Benda manis ni memudaratkan. Kalau berlebihan kan, kadang-kadang ada racun di sebalik kemanisan. Jadi semoga Allah sentiasa memberi kita petunjuk. Berdoalah kepada Allah Al-Haq yang maha benar. Dan Allah itu sumber kebenaran. Dan Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk agar menunjukkan yang benar daripada yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga Allah tunjukkan yang benar tu benar, yang salah tu salah. Dan Allah pimpin kita kepada kebenaran dan Allah jauhkan kita daripada kebatilan. Ya. Dan kita sebenarnya bukan kita nak mencari salah, nak tunjuk salah, nak tuding salah sesiapa. Tetapi kita, kalau tuan-tuan perhatikan saya punya kuliah ni lebih kepada penerangan bukan penyerangan. Ya. Kuliah yang saya sampai ni lebih kepada penerangan. Maksudnya apa yang betulnya, apa yang salahnya, apa yang sepatutnya. Jadi kita mudah-mudahan bila kita tahu mana yang betul, mana yang salah tu, kita dapat ikut yang betul dan kita tinggalkan yang salah mudah-mudahan. Firman Allah Ta'ala, wa inna Allah lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Wa inna Allah lahadil ladhina amanu ila sirati mustaqim. Sebenarnya Allah yang benar-benar memberi petunjuk kepada orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Dan firman Allah Ta'ala, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu itu yang memberi petunjuk dan menolong. Ya. Wallahu a'lam, minta maaf tuan-tuan. Kita dah pukul 12 lebih dah. Sekadar itu, ni apa, saudara Muhammad Faizal, ya, persoalan yang itu nanti insya-Allah kesempatan saya akan jawab. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.